tentang terhakisnya nilai ketimuran. Saudara Syahir sudah pun memberi definisi terhakis antara nilai-nilai ketimuran, iaitu kita sudah tahu bahawa antara nilai ketimuran yang kita sudah mengetahui ialah budi bahasa, bersopan santun, berintegriti, beramanah, segala nilai yang baik. Tapi apa yang membezakan, kita sering terkeliru, apa yang membezakan nilai timur dengan nilai barat? Adakah nilai barat tiada baiknya? Jadi kita khaskan balik, kita lihat balik pada sejarah kita kembali. Kita tahu bahawa sebuah bangsa yang berjaya dan tamadun yang berjaya, hasilnya dan tidak dapat dinafikan bahawa mereka perlukan budi bahasa dan moral dan akhlak yang tinggi. Jadi sesebuah bangsa dan tamadun untuk berjaya, perlulah mereka beradab yang berbahasa yang sangat tinggi, saling menghormati antara satu sama lain, dan juga tidak menciptakan apa-apa kekacauan dari segi isu sensitif ataupun dari segi fizikal atau apapun. Dan kita lihat kembali kepada bagaimana nilai-nilai timur ini dapat dihakiskan daripada nilai individu diri sendiri. Jadi untuk melihat bagaimana sesuatu masa berlaku, kita lihat pada diri sendiri bahawa apakah yang membuatkan identiti. Identiti juga dapat melabelkan apakah nilai yang kita pegang. Dan identiti yang membuatkan identiti ialah antara faktornya ialah adat resam, mungkin pantang larang, dan juga adat dan juga segala nilai yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita. Jadi apa yang kita sudah ketahui tentang nilai-nilai timur yang terdapat dalam negara kita, kita sudah tahu bahawa antara nilai-nilai timur yang kita ada, yang kita belajar, bahawa kita menghormati orang tua kita sudah tahu kita menghormati mereka yang lebih muda dari mereka, dan juga kita memanggil, antara salah satu contoh yang Syahir memberi, kita memanggil tuan guru kita atau mereka yang lebih tinggi dari kita dengan panggilan yang sangat hormat. Contohnya, saya dapat memberi salah satu contoh daripada program yang saya pergi pada hari itu di USA. Semasa saya bercampur dengan kumpulan saya yang terdiri daripada United States, mungkin daripada Germany, dan daripada Filipina, dan juga daripada UK. Banyak negara yang banyak mereka yang daripada negara luar telah bercampur dalam satu kumpulan ni. Jadi apabila mentor yang merupakan salah satu penganjur program itu berinteraksi dengan kami, saya melihat terdapat dua bahagian dekat situ, antara mereka yang berada di timur dan mereka yang berada di barat. Jelas mereka yang berada di timur ni sangat senyap, macam saya, macam nampak baiklah, dikatakan sopan, duduk situ, duduk macam ni kan, macam true Asian lah, macam tu. Jadi bila kita tengok pihak barat yang kita tahu, orang barat ni sangat ekspresif, sangat ke depan, dan mereka sangat aktif dalam melakukan hal-hal yang seperti bercakap ke depan. Dan kita tahu bahawa bangsa kita ni sangat lemah lah, boleh dikatakan, apabila disuruh cakap ke depan, membuatkan presentation ataupun memberi satu ucapan sangat sukar, kerana mungkin kita sudah diajar untuk duduk di belakang, untuk berada di untuk duduk di bawah lah. Jadi apabila saya bergaul dengan kumpulan ini, mereka membahasakan mentor saya dengan panggilan mentor saya ialah Charles. Jadi dia hanya memanggil Charles saja. Jadi kadang-kadang memanggil dia sampai satu tahap Charlie, ataupun macam kita rasa tidak wajar orang yang lebih dewasa daripada kita dipanggil dengan nama yang sangat yang boleh hanya digunakan sama yang sebaya saja. Jadi saya rasa pun saya agak kekok juga. Jadi saya hanya memanggil dengan Mr. Charles atau apa-apa. Jadi mereka ni bukan setakat mereka mereka memanggilkan nama dengan sebegitu saja. Mereka rasa disebabkan mereka terlampau over expressive, dan antaranya ibarat ialah mereka terlampau ego, dan mereka dilihatkan sebagai sangat agak agresif lah.
apabila nak ke depan, mereka tidak akan kisah pasal kita walaupun siapa-siapa yang tidak akan ke depan. Jadi antara kita dapat tahu terdapat nilai pragmatisme moral barat yang dapat diajar, yang telah terhasil daripada hasil fikiran yang seperti Sigmund Freud. Kalau sesiapa yang telah mempelajari psikologi tahu nama Sigmund Freud. Sigmund Freud ni merupakan satu pakar psikoanalis yang merumuskan hasilnya bahawa segala naluri manusia dan segala tindakan itu adalah berkaitan dengan naluri hawa nafsu atau lebih dikenali sebagai seksual. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh moral ini didefinisikan sebagai kehendak mereka dan berubah bagi situasi mereka. Jadi kami lihat dari segi nilai timur juga, nilai timur, kami diajar untuk beradab, untuk jika di dalam Malaysia kami diajar untuk lalu di depan orang tua sambil tunduk dan juga sambil tunjuk tangan di hadapan, minta lalu dan jika hendak pergi mana-mana terpaksa minta izin. Bukan terpaksa, maksudnya kena minta izin. Dan ini juga mengajarkan kita bahawa nilai ketimuran ni adalah lebih kepada bersopan santun, dan sejurusnya kita seharusnya lah pegang pada benda ni. Dan dalam negara kita sendiri sudah terbentuk satu sistem atau satu kondak yang oleh nenek moyang kita, iaitu kita kenali sebagai rukun negara. Kita belajar rukun negara ada 5: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Jadi rukun negara ini, apa yang dapat saya takrifkan ialah satu sistem yang dapat mengajarkan kita tentang bagaimana nilai ketimuran itu dapat diserapkan dalam setiap warga Malaysia atau setiap warga yang duduk di dalam Malaysia sendirilah. Jadi apakah efek, apakah kesan yang dapat dinampak apabila rukun negara ini sendiri dilanggar atau tidak diikut? Jadi ramailah yang contohnya yang pertama, kita dapat lihat penggunaan laman sosial yang sangat tidak terkawal. Kita sudah tahu bahawa dalam Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi hak asasi manusia, kita diberi hak kebebasan bukan setakat kebebasan memilih, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, dan kebebasan untuk memilih apa yang dikehendaki. Saya nak fokuskan kepada kebebasan bersuara di sinilah. Kita sudah tahu laman sosial diciptakan untuk bersosial, untuk kita berjumpa antara satu sama lain. Tetapi apa yang rakyat kita buat, apa yang malah seluruh dunia ini buat, kita menggunakan laman sosial ini dengan cara yang sangat tidak wajar, iaitu kita menghantar berita yang palsu. Kita tidak tahu, tapi kita share saja, dan kita menggunakan untuk mencomot beberapa pihak, walaupun fakta itu tidak sendiri, kita tidak tahu benda itu betul atau tidak. Dan disebabkan benda-benda macam ni, kita telah menciptakan kekacauan dalam segi masyarakat, malah boleh sampai global. Bukan setakat itu saja, dari poin kedua, daripada kita tidak menjalani dan mengikuti rukun-rukun negara ini sendiri, kita terpedaya dan juga terpengaruh dengan nilai-nilai yang ditunjuk dalam televisyen sendiri. Kita ada show-show yang mungkin daripada kartun atau daripada pihak media yang barat selalu tayangkan kepada kita, dan mungkin daripada hasil-hasil ini dapat mempengaruhi kita dari segi pemikiran kita, kerana banyak daripada saluran TV kita tidak ditapis, kebanyakan tidak ditapis dan hanya dibiarkan disiarkan untuk kepentingan dengan profit sendirilah. Jadi disebabkan tidak ditapis ni sendiri, ramai kanak-kanak kita, terutama yang kanak-kanak ini, mereka yang tidak mengetahui apa-apa akan mengambil itu dan sebagai proses pembelajaran mereka. Jadi mereka akan senang melakukan apa yang sering ditayangkan dalam televisyen sendiri. Contohnya mereka melihatkan televisyen yang sering mengeluarkan kata-kata kesan, benda yang tidak patutnya, ataupun muzik video yang mungkin kita tahu dalam Astro ada MTV, bukan? Jadi MTV ni kadang-kadang kita tengok, muzik video dia sangat agak lucah lah, dan boleh dikatakan sebagai soft porn.
kalau anda nak tahulah. Jadi daripada benda-benda ini, disebabkan kita tidak buat satu tapisan dalam minda kita untuk anak-anak kita dan juga diri sendiri, kita terpengaruh dan juga terpedaya dengan nilai-nilai barat ini, sejurusnya meruntuhkan nilai ketimuran yang telah ditanam dari nenek moyang kita dari zaman-zaman dulu lagi. Baiklah, terima kasih kepada saudara Idris sebentar tadi.